Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi dalam sesi webinar masa berkenaan tajuk-tajuk yang penting dalam dunia OKU dan terutamanya khususnya kepada spinal cord injury. Dan tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan kepentingan alat bantuan adaptasi kepada OKU. Dan pada hari ini kita bawakan seorang pakar klinikal perubatan pemulihan daripada Fakulti Perubatan UiTM, iaitu Dr. Natiara Muhammad Hashim, yang merupakan orang kata pakar dalam bidang ini. Dan mungkin untuk pengenalan pada awal sesi kita pada kali ini, kita minta Dr. Natiara perkenalkan diri sedikit dan latar belakang. Okey, terima kasih Encik Rizal terhadap pengenalan tersebut. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Masa kerana menjemput saya untuk memberi perkongsian sedikit tentang tajuk kita pada hari ini. So, serba sedikit mengenai saya Dr. Natiara binti Muhammad Hashim, pakar klinikal perubatan pemulihan yang sekarang bertugas di Universiti Teknologi Mara sebagai pensyarah dan juga pensyarah klinikal di Fakulti Perubatan UiTM. So, sedikit pengenalan, saya dulu belajar mengikuti pengajian di Moskow, Rusia, dan kemudian melanjutkan pelajaran dalam Master Perubatan Pemulihan di Universiti Malaya. Banyak sedikit kepakaran saya adalah mengenai merawat pesakit-pesakit OKU yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang menyebabkan ketidakupayaan. So saya serahkan kembali kepada Encik Rizal selaku pengerusi majlis. Okay, kita boleh kata Dr. Natiara ni dalam bahasa yang lain, Dr. Natiara ni Dr. Rehab lah. Ya betul. Betul. Ya, biasanya kami dikenali di kalangan pesakit sebagai Dr. Rehab lah. Okay, Dr. Rehab di hospital, right? Di hospital, ya. Latar belakang kami adalah sebenarnya kami adalah seorang doktor seperti doktor-doktor lain juga yang memberi rawatan dan mendiagnose dan memberi prognostifikasi kepada penyakit-penyakit. Tetapi kepakaran kami lebih kepada merawat pesakit-pesakit yang hilang keupayaan disebabkan oleh penyakit seperti kecederaan saraf tunjang, seperti stroke, kecederaan otak disebabkan kemalangan dan pelbagai lagi lah. So kepakaran kami bekerja secara multidisciplinary bersama-sama dengan jurupulih perubatan, jurupulih anggota, medical social worker untuk bersama-sama merawat pesakit secara holistik. Kaedah perawatan kami lebih kepada intervensi pemulihan atau rehabilitasi dari segi ubatan, dari segi conventional approach seperti exercise, terapi, dan of course sekarang kita lebih nampak ada penggunaan teknologi di dalam intervensi kami sekarang. Intervensi perubatan pemulihan sekarang telah berkembang lebih daripada yang kita lihat dululah. Walaupun kami ni tidak sangat dikenali di kalangan dunia perubatan, tapi tapi peranan kami adalah penting dalam pembangunan, dalam menyumbang dalam perawatan pesakit. Terutamanya pesakit yang kehilangan upayaan disebabkan oleh penyakit-penyakit seperti saya nyatakan tadi. Ya, kalau dalam kalangan orang yang mengalami spinal cord injury, dia kenal lah Dr. Rehab ni. Kalau dia tak kenal apa kepentingan dan signifikan dia dalam hidup dia, so dia kena pergi kena tengok dan cari apa itu Dr. Rehab. Dan kalau tak pernah jumpa seorang, dia kena pergi jumpa seorang. Baru dia nanti ada improvement insyaAllah dalam kehidupan dia. So kembali kepada tajuk kita. Kepentingan berkenaan dengan kepentingan alat bantuan adaptasi kepada OKU. Mungkin permulaan ni kita nak minta Dr. Natiara terangkan apa tu sebenarnya alat bantuan sokongan adaptif OKU ni. Mungkin Doktor. Okey, secara definisi khususnya, teknologi asistif ni didefinisikan sebagai sebarang peralatan sistem atau produk yang didapati secara komersial melalui kaedah sedia ada, atau kita panggil off the shelf, modifikasi
atau yang diubah suai untuk digunakan untuk meningkatkan, mengekalkan atau memperbaiki tahap kefungsian di kalangan orang kurang upaya atau secara pendeknya OKU. Tetapi definisi aksesoris teknologi ini sebenarnya luas dan tidak tertakluk atau khusus kepada orang kelainan upaya, orang kurang upaya sahaja. Kalau kita lihat dari segi kehidupan seharian kita, orang normal atau orang yang berupaya seperti saya pun memerlukan akses teknologi untuk membantu dalam kehidupan seharian. Secara analoginya mudah seperti penggunaan mesin basuh, seperti penggunaan lift, seperti kereta, motor, itu adalah sebenarnya satu bentuk aksesoris teknologi untuk memudahkan pergerakan, memudahkan aktiviti-aktiviti seharian. Dan tetapi perkara ini lebih khusus kepada orang kurang upaya kerana ia memerlukan satu cabang yang lebih structured atau lebih berstruktur dan untuk membangunkan alatan aksesoris teknologi ini supaya dapat menyelesaikan masalah secara khusus. Apa ketidakupayaan atau ketidakfungsian yang berlaku di kalangan orang kurang upaya. So aksesoris teknologi adalah satu umbrella term yang sangat luas dan di bawahnya ada kita panggil adaptive technology. Apa yang dimaksudkan adaptive teknologi? Adalah satu teknologi yang menggantikan anggota-anggota badan yang telah hilang dan yang menyebabkan kehilangan fungsi. Secara kata mudahnya, sebagai contoh kalau saya boleh beri ialah seperti orang yang mempunyai amputasi kaki atau tangan yang kehilangan fungsi. So kami memberikan kaki palsu untuk mereka kembali berfungsi seperti biasa. Kalau tidak seperti biasa, berfungsi lebih baik daripada kalau mereka tidak mempunyai kaki palsu. Begitu. So, apakah kegunaan alat bantuan sokongan aktif? Seperti kita tahu, seperti saya nyatakan tadi, ia adalah sebarang alat yang digunakan untuk membantu aktiviti harian. Tidak tertakluk kepada orang kurang upaya sahaja tetapi orang yang upaya juga. Seperti saya nyatakan contoh-contoh tadilah, seperti mesin basuh, peralatan memasak contohnya, dulu tak ada blender, dulu kena tumbuk, sekarang kita pakai blender. So, itu adalah antaranya, tapi of course lebih khusus adalah pembangunan produk untuk orang kelainan, orang kurang upaya lah dalam membantu ketidakfungsian. Of course, yang keduanya meningkatkan dan mengekalkan atau mengembalikan kefungsian yang telah hilang, memodifikasikan dan tersesuaikan mengikut jenis ketidakfungsian atau bentuk anatomi individu dan kebiasaannya adalah spesifik untuk fungsi atau ketidakupayaan. So kalau saya boleh berbincang, aksesoris teknologi ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu no teknologi, low technology atau high technology. Sekejap lagi saya akan bincangkan dengan lebih khusus apa yang dimaksudkan dengan pembahagian teknologi ini. Secara amnya saya boleh cakap no technology adalah tidak memerlukan sebarang teknologi yang kompleks seperti mendevelop seperti mendevelop barang-barang yang memerlukan hanya mengintegrasikan mechanical knowledge ke dalam terhadap barang yang dibangunkan. Low teknologi pula adalah mengintegrasikan teknologi yang tidak begitu kompleks, memerlukan kos yang agak tinggi, memerlukan kepakaran, tetapi teknologi yang digunakan adalah tidak begitu kompleks. Seperti kalau saya boleh nyatakan adalah seperti apps. Sekarang ni kalau kita boleh nampak dekat telefon, kita banyak apps yang boleh digunakan untuk orang kurang upaya. Tapi bukan digunakan untuk orang upaya saja, tapi boleh digunakan untuk orang yang mempunyai keupayaan seperti saya lah. So of course high technology lebih kita boleh terangkan lebih melibatkan teknologi yang sangat kompleks, memakan kos yang sangat tinggi, memerlukan kepakaran yang sangat tinggi dan memerlukan fasiliti atau lab atau laboratory yang tinggi untuk membangunkan sesuatu produk. So ini sebagai contoh, ini adalah contoh alat adaptif sokongan yang low atau no teknologi. Seperti kalau kita nampak, kita lihat cermin mata contohnya, benda yang sangat simple. Yang saya pun sendiri pakai cermin mata dan bagaimana cermin mata ni secara signifikasinya menolong saya dalam untuk melihat dan memperbaiki kualiti hidup. Kerana dia kerana cermin mata ni meningkatkan keupayaan saya untuk melihat, bukan saja untuk melihat tapi untuk membuat kerja. So seperti kita nampak, seperti contoh yang biasa kita lihat adalah seperti seperti gigi palsu untuk menyenangkan pesakit-pesakit yang tidak mempunyai gigi untuk makan. Walaupun kita rasa benda ini sangat trivial atau kita kata benda remeh-temeh, tetapi dengan memberi
peralatan tersebut dapat memberikan satu kualiti hidup. Bayangkan orang tak ada gigi, kita kasih gigi palsu, dia boleh makan, dia boleh menikmati makanan tersebut. Ini secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi of course barang-barang lain seperti kita nampak seperti walking aid, seperti wheelchair, seperti contohnya kita panggil white handle grip. Ini untuk memudahkan pesakit-pesakit seperti spinal cord injury yang mempunyai kelemahan tangan untuk memegang sesuatu sudut tersebut. So seperti maaf saya share balik skrin. So seperti yang kita lihat, ini adalah low teknologi seperti saya nyatakan tadi dulu seperti cochlear implant. Ini untuk pesakit-pesakit yang mempunyai masalah pendengaran. Ini adalah kita panggil AAC atau Alternative Augmentative Communication. Dulu ia adalah sangat tradisional seperti kita lihat seperti ini. Ini untuk membantu pesakit-pesakit yang mempunyai masalah pertuturan untuk bertutur, untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi. Kadang-kadang low teknologi ni hanya memerlukan perkara-perkara asas sahaja, tapi of course ada limitasi. Tetapi sekarang dengan era IoT atau Internet of Things, era kita bercakap pasal ICT, kita bercakap pasal IR 4.0 teknologi, kita ada banyak pembangunan apps baru yang membantu orang kurang upaya untuk menjalani kehidupan seharian. Bukan saja orang, sekali lagi saya tekankan, bukan saja khusus untuk orang kurang upaya tetapi juga membantu orang yang berupaya seperti saya. Contohnya kalau saya beri contoh ialah seperti Siri. Kalau siapa pakai Apple, dia mesti kenal Siri. Kalau sekarang ni contohnya kalau kita pakai Android, of course Google Voice contohnya. Sekarang ni app-app seperti WhatsApp, sekarang tidak perlu lagi type. Kalau orang punya masalah kelainan upaya tidak boleh type, sekarang hanya boleh record saja suara untuk menyampaikan kaedah komunikasi yang berkesan. Sekarang kalau saya beri contohnya, sekarang kita pandemik COVID-19, bila kita tidak perlu pelajar-pelajar tidak boleh mengikuti pembelajaran secara fizikal. So apakah teknologi asistif yang bantu mereka? Of course Google Meet, kita ada webinar seperti apa kita gunakan sekarang. So sebenarnya penggunaan low teknologi asistif device ni tidak membataskan fungsi-fungsi kita seharian kita. So bila kita bercakap pasal high teknologi, of course ini memerlukan dana yang besar, memerlukan fasiliti yang besar, kepakaran yang sangat tinggi. Tapi bukannya kita tak ada, tapi of course dia lebih dibangunkan oleh negara-negara majulah, of course kerana keupayaan sumber-sumber mereka. Seperti kalau saya kongsikan sendiri, ini dibangunkan oleh Honda Motor untuk membantu pesakit-pesakit seperti geriatrik untuk berjalan dan untuk menurunkan risiko mereka daripada jatuh contohnya. Ini boleh kita lihat adalah exoskeleton robotic walking aids yang kita boleh nampak. Ini untuk membantu pesakit-pesakit spinal cord saraf tunjang untuk berjalan. Dan kalau kita boleh nampak, ini yang macam saya katakan adaptive technology. Adaptive technology adalah untuk menggantikan anggota yang tiada untuk memberi fungsi yang sama jika dengan ada tangan. So kita boleh nampak robotic hand prosthesis atau prosthetic lower limb. Semua ini dibangunkan oleh negara-negara majulah, kebanyakan daripada Jepun, daripada Jerman, and of course kebanyakannya teknologi itu daripada sana. Dan sekarang kita boleh nampak sekarang ada orang telah membangunkan selfless drive car. Ni of course untuk kemaslahatan, untuk memberi kefungsian yang sepenuhnya kepada komuniti kelainan upaya untuk kembali kepada komuniti. So saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, Encik Rizal. Okey, Doktor, kita dah tengok macam-macam jenis adaptive device dan punya definisi kita dah tahu. Cuma disebabkan doktor dalam setting hospital kan. So kita nak tahu prosedur atau proses macam mana doktor orang kata tentukan adaptive device ni kepada patient, kepada terima kasih. Kita akan untuk orang kata prescribe dia punya adaptive device. So
Okey, terima kasih atas soalan tersebut. So macam penonton-penonton tahu tadi saya pakar perubatan pemulihan, saya selalu tekankan kami bekerja secara multidisciplinary dan sekarang transdisciplinary. So dalam mengenal pasti pesakit yang sesuai untuk diberikan alat sokongan pesakit, kami bekerja secara berkumpulan. So dalam kumpulan kami terdiri daripada of course saya sebagai pakar perubatan pemulihan dan kami bekerja secara rapat dengan jurupulih perubatan occupational therapist, jurupulih cara kerja dalam bahasa Melayunya yang dikenal sebagai occupational therapist dan ini adalah standard. Maksudnya dekat setiap hospital mesti ada 2 pakar ni yang akan menilai patient secara holistik. So tapi di setengah center kami ada prostetik dan ortosis yang bekerjasama juga dengan pasukan ini untuk menentukan kebolehupayaan setengah pesakit untuk diberikan alatan sokongan pesakit. So apa yang kami terapkan, apa yang kami lihat dari segi penilaian kami, of course kita kena tengok latar belakang dan prognosis pesakit. Adakah pesakit ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk baik pulih seperti biasa. Kalau dia mempunyai prognosis yang baik, of course kami tidak membangunkan alatan asestif pesakit untuk kegunaan secara secara intensif lah. So biasanya dari pendekatan kami, prognosis yang bagus, kami akan cuba upaya kami untuk mengembalikan kefungsian yang telah hilang secara perubatan dan perawatan. Dan jika kami lihat prognosis pesakit untuk kefungsiannya untuk kembali kepada yang asal adalah sangat rendah, so ini adalah kandidat atau calon-calon yang sesuai untuk kami bangunkan alat sokongan pesakit. Dan kedua, of course, penilaian kami bergantung kepada keadaan fizikal dan mental pesakit. Pesakit, apa yang kami lihat dari segi fizikal ialah kami melihat dari segi biomechanic features of that patient. Maksudnya pesakit perlu mempunyai ciri-ciri tertentu biomechanically atau biomekanik untuk menggunakan alatan sokongan tersebut. Bukan bermaksud kita kehilangan upaya 100% baru saya bagi alatan sokongan adaptif. Bukan begitu maksudnya. Tetapi pada masa yang sama saya memerlukan sedikit keupayaan daripada pesakit yang kehilangan upaya ini untuk menggunakan alatan sokongan pesakit ni. Kerana dia tidak menggantikan 100% lah of course. Dan pesakit mesti punyai keadaan kognitif yang baik bagi membolehkan mereka menggunakan alatan tersebut. Mereka kena faham, mereka kena mempunyai motivasi dan matlamat yang betul. Dan yang paling penting, kami akan assess atau kami akan menilai apa jenis ketidakfungsian tersebut. Sebab paling penting alatan adaptif ini mesti memberi kefungsian yang spesifik. Maksudnya untuk mencapai kefungsian yang spesifik, kami akan bangunkan alatan sokongan untuk membantu ketidakfungsian ini. Maksud saya di sini ialah satu alatan device tidak sesuai untuk menyelesaikan ketidakfungsian yang pelbagai sangat. Itu kena spesifik lah, maksud saya kena dipastikan. So of course yang paling penting kita kena tahu tahap keaktifan pesakit. Adakah pesakit ini hanya terlantar di rumah atau mereka ada potensi untuk kembali kepada komuniti dan bekerja dan untuk kembali kepada aktiviti-aktiviti sosial. Kerana kita mahu alatan sokongan pesakit ini membantu mereka pulang balik kepada komuniti-komuniti yang sepatutnya lah, supaya tidak hanya terperap di rumah. Sebab itu adalah sebenarnya matlamat utama kenapa kita memberikan alatan sokongan ini kepada pesakit, untuk mereka kembali kepada komuniti, untuk mereka meningkatkan tahap kepribadian mereka, untuk meningkatkan fungsi mereka. Yang paling penting ialah keadaan kewangan individu. Of course setiap alatan yang dibangunkan, of course they will incur some cost, and where actually this cost we will get the resource of this cost. So basically dari segi keuangan ni yang paling penting, kalau individu tidak mempunyai tahap kewangan yang sesuai, kami akan cuba bantu dari segi mendapatkan dana-dana luar lah, seperti daripada kerajaan atau badan-badan bukan kerajaan atau dana daripada individu. Okey, dan of course kita kena lihat sokongan pesakit juga dari segi keluarga, dari segi majikan, penerimaan mereka, kerana mereka ni adalah key person yang akan membantu orang kurang upaya ini untuk beradaptasi dengan alatan sokongan tersebut. Kita kena faham bila kita kasih alatan sokongan
abdiktasi pesakit yang kehilangan upaya mesti belajar untuk menggunakan ni. So sokongan itu sangat penting. Dan paling penting of course motivasi pesakit. Pesakit mesti ada kemahuan untuk menggunakan alatan tersebut. Mereka mempunyai matlamat yang jelas dan mereka tahu apa yang mereka inginkan. Itu paling penting kerana dari segi pengalaman saya lah, kadang-kadang kita mahukan terbaik untuk pesakit tetapi mungkin masa itu keadaan persediaan mental segi pesakit tidak bersedia lagi, maka alatan adaptif itu tidak digunakan secara optimum. Okey, dan sekali lagi yang paling penting sekali dalam proses preskripsi alatan sokongan pesakit ni, pesakit mesti mempunyai matlamat yang jelas, mesti ada goal setting yang boleh dicapai, realistik dan realistik. Itu dua perkara yang saya tekankan lah. So saya kembalikan kepada Encik Rizal. Okey, baik. Terima kasih Doktor atas penjelasan. Okey, Doktor sebentar itu ada orang komen kata Doktor cakap laju sangat lah. Mungkin boleh. Oh ya ke? Okey. Okey, boleh. Silakan sikit Doktor. Okey, boleh. Laju sangat tak dapat tangkap dan apa yang cuba disampaikan tu. Okey, boleh. Mungkin lagi satu kita nak minta Doktor buka turn on Doktor punya kamera Doktor. Sekejap Turn on kamera Doktor. Ya. Sekejap Tekan start my video tu. Dah hilang kejap tadi video tu. Okey. Bila kita dah tahu berkenaan perkara itu semua, dalam proses nak memastikan apa adaptive device tu yang kita doktor prescribe pada pesakit tu untuk mencapai yang kata tahap efisiensi yang tinggi, full potensi yang sepenuhnya ya, supaya pesakit tu boleh menggunakan dengan sebaik mungkin dan boleh membantu meningkatkan dia punya kefungsian. Apa faktor-faktor yang perlu kita tengok untuk memastikan perkara itu berlaku? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Yang paling penting ada sebenarnya 4 perkara inilah sebenarnya individu OKU itu sendiri. Mereka mesti mempunyai matlamat yang jelas dan matlamat ini mestilah realistik dan boleh dicapai. Kedua, mereka perlu mereka perlu mempunyai kapasiti yang betul dari segi kognitif. Bermaksud dari segi kognitif di sini mereka harus mempunyai mereka boleh belajar bagaimana untuk menggunakan alatan tersebut kerana dalam segi proses pemulihan, actually the key element of rehabilitation is actually the ability for the patient to learn. Learn ni dari segi pelbagai lah, dari segi terapi, dari segi penggunaan assisted device, mereka perlu ada kapasiti tersebut. Mereka mestilah mempunyai emosi yang stabil. Kadang-kadang pesakit masih lagi dibelenggu dengan perasaan masih lagi orang kata masih lagi depresi, masih lagi down dengan keadaan mereka. So emosi mereka mesti stabil dan mereka mesti, macam saya cakap tadi, motivasi tu mesti ada. Ketiga ialah fizikal. Biasanya fizikal ni kami ditentukan semasa proses penilaian. So fizikal apa yang kami lihat ialah fizikal apa yang perlu kami selesaikan contohnya. Contohnya kalau saya boleh bagi contoh seperti orang kehilangan kaki contohnya. So keadaan fizikalnya menyebabkan mereka kehilangan fungsi. So bagaimana kami sebagai ahli perubatan pemulihan boleh membantu pesakit tersebut dalam memberikan alatan adaptasi. Fizikal ini juga bukan tertakluk kepada apa yang hilang saja, tapi fizikal ini juga dari segi penilaian, dari segi keadaan jantung pesakit, keadaan sistem pernafasan pesakit. Contohnya pesakit mempunyai amputasi atau kita kata kehilangan kaki contohnya di atas lutut. So kakinya hanya sekadar di paras peha saja. Yang selainnya telah hilang kerana mungkin kerana kemalangan atau kerana kecacatan yang disebabkan oleh komplikasi diabetes. So apa yang paling penting kami untuk menilai adalah keadaan jantung pesakit. Kerana untuk memakai kaki palsu, pesakit memerlukan memerlukan tenaga yang lebih lagi daripada pesakit-pesakit yang yang lebih lagi berbanding daripada orang-orang upaya yang lain. Dan keadaan jantung mereka harus berada di tahap yang optimum.
kerana jantung tu terpaksa bekerja keras untuk menampung kaki palsu tersebut. Sebab itu penilaian tu sangat holistik dan bukan hanya tertumpu kepada ketidakfungsian itu saja, tapi dari segi keadaan sistemik atau kita panggil dari segi systemic function of that patient. Dan of course ketiga ialah kepersediaan pesakit itu untuk menerima alatan adaptif tu. Kadang-kadang ada patient yang dia tak nak pun sebab mungkin dia tidak bersedia atau tidak faham kemungkinan atau mereka tidak nampak lagi apa kegunaan alatan adaptif sokongan ni. Mungkin mereka masih lagi memikirkan tentang keadaan mereka. So kita kena kami sebagai pasukan pemulihan kena nilai supaya mereka berada dalam keadaan yang optimum untuk diberikan alatan adaptif ini. And nombor dua, of course, sumber keuangan. Kita tahu keuangan adalah sangat penting. Apa-apa dalam pembangunan AAD, sumber keuangan ni sangat penting dari segi individu atau kita boleh dapat daripada government atau daripada badan-badan berkanun. So kita akan lihat berapa banyak keuangan yang kita ada untuk membangunkan atau untuk mendapatkan alatan adaptif sokongan secara komersial contohnya. Dan of course teknologi dalam segi pembangunan pun sangat penting kerana kadang-kadang kita ada kengkangan dan limitasi dari segi teknologi untuk membangunkan certain atau alatan adaptif sokongan yang tertentu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. So teknologi ni sangat penting dan bila kita cakap pasal teknologi, of course kita akan cakap pasal kepakaran. Saya rasa dari segi kepakaran ni, pakar perubatan pemulihan pun kurang di Malaysia, tapi setiap negeri insyaAllah masih ada lagi pakar-pakar perubatan pemulihan ni. Jurupulih perubatan cara kerja pun ada juga. Cuma yang kita kurang di Malaysia ialah pemaju teknologi dan pereka bentuk. Mungkin ini berlaku kerana mungkin bukan tiada, tetapi perkongsian ilmu rentas disiplin tu kurang di dalam Malaysian punya konteks. Mungkin dari segi pemaju teknologi mereka tidak nampak ini adalah satu masalah. So sebenarnya adalah kita punya peranan, saya sebagai pakar perubatan pemulihan, mungkin pesakit OKU sendiri untuk memberi kesedaran bahawa actually pembangunan alatan adaptif ini penting untuk mereka untuk dimajukan. Oleh pemaju teknologi. Kita banyak kepakaran sebenarnya, tapi sebenarnya penggunaan ilmu rentas disiplin ni kurang. Dan of course again di sokongan luar seperti saya nyatakan tadi dari segi faktor keluarga kena menyokong pesakit untuk menggunakan alatan tersebut. Mereka juga harus participate untuk bersama-sama dengan orang kelainan upaya ni untuk menggunakan alatan adaptif device tersebut. And of course sokong daripada majikan, community tu sendiri, penyertaan community. Sebenarnya kalau kita nak cakap pasal community, dalam community kita banyak sangat designer sebenarnya atau pemaju teknologi. Tetapi mereka tidak nampak, sekali lagi mereka tidak nampak ini adalah satu masalah. Sokongan pada industri contohnya dan of course institusi akademik dan penyelidikan yang harus bersama-sama membangunkan bersama-sama alatan adaptif tersebut. So saya kembalikan kepada Encik Rizal. Encik Rizal? Sorry, mic mute. Okey doktor, kita pergi kepada isu yang seterusnya. Berkenaan limitasi dan cabaran dalam alat sokongan adaptif ini. Mungkin doktor boleh ulas sikit perkara ini. So sebenarnya masalah kebolehcapaian terhadap alatan adaptif sokongan ini bukan hanya terhad kepada Malaysia saja. Sebenarnya ini adalah masalah global. WHO telah melaporkan bahawa 1 bilion penduduk dunia memerlukan satu atau lebih alat sokongan. Tetapi kebolehcapaian kepada alat ini hanya terhad kepada 5 hingga 15% di negara berpendapatan sederhana atau rendah. Oleh kerana mereka mengenal pasti masalah ini, mereka telah declare bahawa kebolehcapaian terhadap alat bantuan asistif ini adalah human right. Maksudnya kita perlu kerajaan perlu kita perlu ada satu sistem atau satu jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kerana ini adalah kepentingan untuk bagi mereka ini adalah satu perkara yang penting untuk diselesaikan. So
So cabaran yang lain adalah seperti penyesuaian alat sokongan kepada ketidakupayaan yang pelbagai. Maksud saya kat sini, bila kita cakap pasal ketidakupayaan atau ketidakfungsian, konteks itu adalah besar sebenarnya. Kalau boleh saya kongsikan, actually sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ketidakfungsian sebenarnya. Seperti yang diagram yang kita boleh nampak kat sini, sebenarnya kita tertakluk kepada beberapa perkara lah. Contohnya dari segi body function atau keadaan pesakit itu sendiri. Apa aktiviti yang dilimitasikan, apakah participation atau aktiviti pesakit itu di dalam komuniti, apakah environmental atau faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi ketidakfungsian, dan sebenarnya faktor-faktor kefungsian dipengaruhi oleh kepribadian pesakit itu sendiri. So bila kita cakap pasal diversity, bermaksud ketidakfungsian antara setiap pesakit adalah sangat berbeza. Bila dia sangat berbeza, bermaksud alatan adaptive device itu mestilah mempunyai keupayaan untuk disesuaikan untuk setiap ketidakfungsian, dan ini adalah satu perkara yang saya rasa satu cabaran yang perlu diselesaikan lah, sebab bukan satu alatan adaptive device adalah sesuai untuk semua orang. Patient A, patient B, patient C mungkin berlainan kerana mungkin faktor-faktor yang berlainan. So secara segi optimumnya, alatan adaptif sokongan itu perlu disesuaikan mengikut kehendak dan keperluan pesakit yang pelbagai. Okey, seperti saya nyatakan kat sini, apakah cabaran persediaan alatan bantuan di Malaysia? Nombor satu adalah kepersediaan individu OKU tersebut dalam menggunakan alatan bantuan preskripsi. Kedua ialah kekurangan penyertaan tenaga pakar dalam pasukan rentas disiplin. Inilah yang saya nyatakan tadi, kurangnya perbincangan dari segi pasukan perubatan dan pasukan teknikal seperti engineer, seperti designer, seperti mekanik dan seperti industri dalam membantu bersama-sama dalam membangunkan alatan bantuan asistif ni lah dekat Malaysia. Ketiga, kekurangan integrasi teknologi di dalam penggunaan alat adaptasi. So dekat Malaysia atau dekat tempat saya sendiri di UiTM, dari segi production atau pembangunan alatan adaptif ini sangat terhad kerana kita kekurangan contohnya kepakaran. Kami kekurangan teknologi yang terkini untuk membangunkan setiap alatan tersebut. Ketiga, kami kekurangan ilmu lah dari segi rentas disiplin kerana kami ni lebih kepada perubatan, tetapi kami memerlukan pasukan teknikal untuk bersama-sama kami duduk semeja untuk berbincang bagaimana kami boleh membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Keempat, of course, selalunya kekurangan dana. Benda ini biasa, saya rasa bukan dalam segi perubatan pemulihan je, tapi dari setiap segi lah. So dana adalah sama kena dalam pembangunan teknologi. Bukan sekadar untuk membangunkan teknologi itu saja, tapi membangunkan fasiliti untuk membangunkan produk tersebut. Okey, and kelima adalah kurang kesedaran dan pengetahuan dalam kepentingan alat bantuan asistif. So komuniti kita mungkin kurang kesedaran. Mereka tidak tahu kepentingan alatan tersebut di kalangan orang kelainan upaya, oleh orang kurang upaya. So oleh itu participation of the community is very limited. Sebab itulah kita sebab itulah mungkinlah kenapa kita ni tiada pasukan multidisciplinary rentas disiplin yang sangat kuat seperti negara-negara luar. Okey. So saya kembalikan kepada Encik Rizal. Okey doktor, sekarang dalam keadaan macam tu, apa inisiatif yang atau usaha yang dijalankan dalam waktu ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? So mengambil tahu dan mengenal pasti masalah tersebut, so kami di UiTM mengambil inisiatif actually membangunkan mengumpul actually pakar-pakar rentas disiplin daripada kejuruteraan mekanikal, fakulti perubatan, dan sebenarnya daripada even entrepreneurship fakulti daripada MASMED atau Malaysian Academy of SME Entrepreneurship Development untuk bersama-sama membangunkan satu pasukan yang melihat perkara ini secara holistik lah. So kami menubuhkan pasukan kami yang dinamakan Rehab Maker, masih lagi di peringkat masih lagi muda pasukan kami ni, setahun lebih dah, dan kami membawa tagline Empowering Communities Through Social Innovation. Bermaksudnya apa yang kami cuba bawakan ialah kami ingin meningkatkan atau participation daripada komuniti terhadap permasalahan ini, terutamanya untuk menyelesaikan masalah di kalangan orang kurang upaya. Ke depan. So boleh kita nampak kat sini, kita boleh nampak sebenarnya inilah proses yang biasanya yang saya terangkan tadi. Bila kita
bila kita untuk semasa kami ingin memberi preskripsi alatan bantuan asestif atau bila kita menilai pasien untuk diberikan alatan adaptif ini, dia adalah satu workflow, dia adalah satu framework yang kami guna pakai guna pakai untuk memastikan bahawa produk yang kami bangunkan ini memberi manfaat yang sepatutnya lah. So tapi apa yang kelainan dari segi kami punya pasukan ini, kami mengintegrasikan teknologi sebenarnya bukanlah baru, tetapi Malaysia masih lagi Malaysia sudah ada tetapi tidak diadaptasikan, tidak diintegrasikan dengan secara yang sebaiknya lah, maksud saya kat sini. So apa yang kami lakukan ialah, inisiatif kami ialah mengintegrasikan 3D printing teknologi dengan 3D scanner teknologi ke dalam proses pembuatan alatan adaptive device kami. Supaya kenapa ini penting, kerana bagi kami teknologi ni yang sekarang yang lebih versatile dalam untuk membangunkan setiap produk untuk memenuhi setiap keperluan pesakit. Okey, so ini adalah saya kongsikan cara konvensional macam mana kami mengambil saiz pesakit, contohnya anatomically untuk membangunkan setiap produk. Tapi kami menambah baik kami punya cara kerja dengan menggunakan teknologi handheld 3D scanner. So bila menggunakan teknologi tersebut, design yang boleh dilakukan adalah sangat versatile lah. Okey. Seperti menggunakan CAD software dalam membangunkan kami punya prosesis. Ini adalah industri daripada syarikat AAD 3D Gens. Mereka juga bersama kami berusaha sama untuk membangunkan alatan adaptif ini menggunakan teknologi terkini. So ini adalah contoh-contoh prototipe yang telah kami bangunkan dalam projek kami lah. So ini adalah contoh-contoh apa yang kami bangunkan di peringkat kami di UiTM lah. Seperti kita nampak, setiap pasien yang kami bangunkan produk, kami akan test kepada pasien. Okey. So ini adalah sebagai contoh, sebagai kita nampak kalau di sebelah kanan, kalau saya boleh kongsikan sedikit, adik Damia mempunyai masalah congenital hand deficiency. So adik Damia ni dia perlu menulis sebab dia kena pergi ke sekolah. So dia tidak dapat menulis, so kami fikir kami boleh bangunkan sesuatu untuk adik ini, at least untuk membantu dia menulis. Kerana of course kita dah jumpa sekolah, tapi sekolah mungkin kepersediaan sekolah untuk mengadaptasi dengan teknologi seperti komputer tidak bersedia lagi lah. So according to Dr. Adik Damia, dia kata sekolah masih memerlukan dia untuk menulis. So oleh itu, mengenal pasti masalah adik ini untuk menulis, kami bangunkan alatan assistive adaptive device seperti kita lihat dalam gambar tersebut. So seperti pakcik ni, contohnya uncle ni dia telah kehilangan dua-dua kakinya. Seperti saya cakap tadi, untuk membeli kaki palsu yang betul memerlukan kos banyak. Satu kaki lebih kurang 17,000 paling murah satu kaki. Tapi pakcik ni, uncle ni mempunyai masalah jantung yang tidak kuat. Dia mempunyai kegagalan fungsi jantung. Bila fungsi jantungnya tidak berada di keadaan yang optimum, tidak membolehkan pesakit tersebut memakai kaki palsu yang sepatutnya lah, kerana ia memerlukan fungsi jantung yang baik. So tapi pakcik ni dia kata dia malu, dia tak ada kaki. Dia malu untuk pergi kepada community untuk beraktiviti lah, untuk beraktiviti sosial. So kehendak pakcik ni, dia kata dia nak kaki. At least dia nampak ada kaki, so dia tak nak orang cakap kesian pakcik. So apa yang telah kami bangunkan ialah kami bangunkan prosthetic limb. Kosmetik, prosthetic limb lah, kosmetik. Kaki ni of course tidak boleh digunakan untuk berdiri. Itu bukan tujuan utama, bukan tujuan kaki palsu ni dibangunkan, tapi untuk memberi gambaran bahawa pakcik ni ada kaki. Walaupun kita nampak benda ni sangat simple, tapi telah memberi impak yang besar terhadap pesakit tersebut. Dia menaikkan motivasi, dia increase the psychological status of this patient lah, untuk kembali kepada community, meningkatkan keyakinan, so perkara-perkara tersebut lah. So ini adalah bagaimana kami proses di dalam tim kami, macam mana kami mendevelop perkara tersebut. Dan untuk tujuan pembangunan alatan adaptif tersebut, kami bangunkan satu-satunya kita panggil lab lah, bengkel 3D printing lab di
Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara di bawah Jabatan Perubatan Pemulihan. So inilah di mana kami bangunkan produk-produk kami, walaupun sangat kecil, masih lagi bolehlah bagi saya, walaupun fasiliti sudah ada. So kami matlamat kami adalah untuk membangunkan fasiliti yang sedia ada ni untuk meningkatkan lagi kebolehan dan keupayaan kami untuk mengembangkan produk lah. So ini adalah fasiliti yang kami bangunkan terbaru di Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara. Saya kembali kepada Encik Rizal. Okey, satu inisiatif yang perlu dipuji lah. Okey. Seterusnya berkenaan, mungkin doktor boleh kongsikan lagi berkenaan apa produk-produk yang telah dibangunkan oleh Rehab Maker? So ini adalah antara produk yang kami bangunkan. Ini adalah seperti kita nampak, ini masih prototype. Ini adalah heat rest untuk pesakit-pesakit yang memerlukan sokongan dari segi posisi kepala pesakit lah. Tapi masih lagi prototype, masih lagi dibangunkan. Ini adalah ankle foot orthosis, masih lagi dari segi prototype, masih lagi dibangunkan untuk membantu pesakit stroke yang mempunyai masalah kekerasan pada kaki, untuk mereka untuk alatan ini membantu pesakit dan memberi stretching. Kadang-kadang stretching kan susah. So harapnya dengan produk ni dapat memberikan dapat membantu pesakit dalam melakukan aktiviti tersebut. Tapi of course benda ni masih lagi prototype. Ini pun masih lagi prototype. Dan ini adalah wheelchair tablet holder. Ini kami bangunkan untuk pesakit yang mempunyai kecederaan saraf tunjang lah, yang dia tak boleh pegang handphone tapi dia suka tengok ceramah dekat dalam app, contohnya dalam dia punya handphone. So kami bangunkan tablet holder ni untuk pesakit tersebut. So ini pesakit yang saya boleh kongsikan, dia ada mempunyai masalah dengan ibu jari dan jarinya untuk pegang pen. So pesakit ini kena dia akan menduduki peperiksaan SPM tak salah saya. So masalah utamanya dia tak boleh pegang pen, dia tak boleh nak tulis. So kami bangunkan satu bantuan adaptive device untuk membantu pesakit tersebut menulis. Walaupun benda tu nampak simple tapi memberi impak yang besar kepada pesakit. So ini adalah contoh pesakit yang memiliki kecederaan saraf tunjang. Bila kita nampak dalam video, kita nampak tangannya sangat lemah, tidak boleh pegang barang. So kami bangunkan alatan ini untuk membantu pesakit tersebut mengutip barang contohnya. So bila kita tengok, setiap produk yang kami bangunkan adalah mengikut kesesuaian pesakit dan mengikut kehendak keperluan pesakit. Itu yang paling penting, itu the key element saya ingin tegaskan. So pesakit ini adalah pesakit penghidap stroke. Dia mempunyai masalah untuk menulis. Dia tidak boleh pegang pen. So kami bangunkan alatan yang membantu pergerakan tangan dia untuk menulis. Sebab pesakit ni harus kembali kepada bekerja. Di tempat kerja ni tiada komputer. So nak tak nak dia kena menulis. So kami tiada pilihan tapi untuk bangunkan alatan adaptif ni untuk kegunaan pesakit lah. So ini pun pesakit yang mempunyai kecederaan saraf tunjang juga. So masalah utama pesakit adalah dia mempunyai kesukaran untuk makan. So kita boleh lihat bagaimana alatan ini membantu pesakit. So kita boleh nampak walaupun benda yang kita nampak sangat actually trivial atau sangat remeh, tapi sebenarnya amat diperlukan oleh orang yang kurang upaya untuk melakukan aktiviti lah, walaupun benda yang semudah ini. Okay, so ini antaranya. Dan ini adik Damia yang telah kami bangunkan. So kita
boleh lihat bagaimana alatan adaptif ini membantu adik Damia dalam menulis. Tapi kita boleh tahu bahawa sebenarnya pesakit perlu berlatih untuk menggunakan alatan tersebut. Walaupun kita dah beri, bukan automatik lah. Dan ini adalah antara yang kami bangunkan, yang kami cuba adalah joystick untuk kegunaan pesakit yang tidak boleh menggunakan tangan mereka sebaik mungkin untuk mengendalikan handphone. So ini antara low teknologi lah yang kami yang kami sedang bangunkan. Masih lagi prototype yang kami sedang bangunkan. Di sini kami integrasikanlah low teknologi kepada setiap produk kami lah. So saya kembalikan kepada Encik Rizal. Okey, Dr. Sekarang ni dalam My Rehab Maker, apa stage dia? Kat mana dia nak pergi sekarang? Apa yang doktor cuba nak lakukan lagi? So sebenarnya ini adalah satu inisiatif yang saya rasa masih lagi kecil lah, dan saya harap benda ni boleh di-expandkan lagi dengan penyertaan daripada community. Apa yang kami wujudkan inklusif ekosistem. Bermaksud inklusif ekosistem ni kami membantu dari setiap lapisan masyarakat lah. Apa yang saya masukkan kat sini, kita cuba kumpulkan penyertaan daripada collaborators, daripada funders, daripada industri contohnya, daripada kerajaan, badan-badan berkanun, bersama-sama dengan field expert sepertinya technical engineers, pakar perubatan, anggota cara kerja, untuk bersama-sama membangunkan alatan adaptif ini dengan penyertaan daripada graduates atau sekarang ni kan kita ada masalah dengan bila pandemik COVID-19, sebenarnya banyak graduan-graduan kita hilang pekerjaan, atau sebenarnya peluang pekerjaan tu sangat terhad. So dengan harapnya dengan inklusif ekosistem ni kami dapat mengumpulkan mereka, menarik perhatian mereka untuk bersama-sama dalam kumpulan ini untuk membangunkan alatan adaptive device ini. So graduan-graduan ni sebenarnya mereka ni ada skill, tetapi mereka applicability of the skill tu yang kurang. Mereka tidak tahu di mana, bagaimana untuk mengaplikasikan knowledge mereka ini. So diharapnya dengan satu sistem inklusif ni kami dapat menarik penyertaan mereka ke dalam tim ini untuk membangunkan alatan adaptive device ni. So apa saya namakan inklusif ekosistem ni ialah penyertaan dari semua lapisan masyarakat untuk memberi penyelesaian pada setiap lapisan masyarakat. Contohnya kalau saya nak ceritakan sikit dari segi funders, collaborators, apa benefit yang mereka dapat daripada ekosistem ni. Of course diorang mahukan satu apa yang mereka invest atau apa mereka berikan kepada komuniti, mereka mahu benda itu menjadi sangat impactful, memberi impact kepada mereka, memberi impact kepada komuniti. So kalau dari segi benefit, dari segi field expert, apa yang mereka dapat daripada projek ini, mereka boleh membangunkan teknologi yang lebih tinggi untuk meningkatkan keilmuan atau meningkatkan dari segi membangunkan fasiliti contohnya di dalam sesuatu prasarana tersebut. So dari segi graduan, macam saya cakap, kalau mereka menyertai dari segi ekosistem ni, mereka boleh diberi mereka boleh meningkatkan kebolehpasaran mereka, mereka meningkatkan skill mereka, dan ini dapat meningkatkan peluang mereka di dalam dunia pekerjaan lah, kerana mereka tahu dan mereka bagaimana menggunakan skill ilmu yang mereka ada untuk kebaikan masyarakat. Dan of course secara spesifiknya pada golongan orang kurang upaya, kita dapat bangunkan satu produk untuk membantu mereka meningkatkan kefungsian, meningkatkan tahap aktiviti mereka supaya mereka boleh kembali kepada komuniti. Inilah saya rasa misi dan visi pasukan kami yang harapnya mendapat sokongan daripada masyarakat lah. So dengan tagline kami, from community to community, community memberi balik kepada community, dan benda ni bertimbal balik sebenarnya. So kita boleh nampak orang kurang upaya ni sebenarnya memberi manfaat pula kepada setiap lapisan masyarakat. Contohnya seperti field expert, graduate. Sekarang ni kami belajar daripada golongan kurang upaya ni bagaimana kami ingin mengatasi masalah mereka. Kita sama-sama membangunkan ilmu yang baru. Contohnya especially di Malaysia lah. So saya kembali kepada Encik Rizal. Okey, Doktor, mungkin dari satu sudut yang lain,
Dr. orang kata tadi penglibatan OKU dalam projek ini. Adakah penglibatan OKU dalam projek ini mencukupi atau doktor perlukan lebih lagi penglibatan OKU untuk teruskan lagi mengembangkan projek ini? Buat masa sekarang kami menerima dana daripada Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Dana tu tak banyak, sebanyak RM50,000 saja. Tapi untuk membangunkan projek ini kami memerlukan lebih banyak apa orang kata MVP, minimal viable product untuk dibangunkan. Oleh itu buat masa ni penyertaan daripada orang upaya masih lagi terhad. Maksud saya saya lagi masih mengumpulkan pesakit-pesakit yang sesuai untuk dibangunkan alatan adaptif tersebut lah. So itu nombor satu. Keduanya satu kengkangannya ialah dari segi designer atau teknikal. Buat masa ni kami telah berjaya menarik penyertaan daripada 3 orang designer lah, graduates lah maksud saya ke dalam pasukan kami. Oleh itu kami harap sangat jika ada individu-individu daripada orang kurang upaya yang kami rasa sesuai untuk dibangunkan alatan adaptive device, boleh menghubungi pasukan kami untuk kami lihat dan untuk kami menilai dan kami bangunkan jika kami akan bangunkan alatan adaptif sokongan yang diperlukan lah. Tapi proses penilaian itu harus dilakukan dahululah, tapi boleh menghubungi pihak kami lah. So kami memang menggalakkan penyertaan daripada orang kelainan upaya lah. Buat masa ni saya memerlukan lagi dalam 5 ke 6 penyertaan untuk kami bangunkan lagi alatan adaptive device ni. So katakanlah projek ini memberi banyak impak, so kami boleh menarik lagi penyertaan daripada masyarakat lah secara keseluruhannya. Sekarang ni sebab itulah salah satu usaha kami adalah untuk membangunkan lagi alatan adaptive device ini lah untuk golongan-golongan berkeperluan. Okey, mungkin doktor boleh highlightkan apa berkenaan pencapaian projek MyRehab Maker yang telah sepanjang tempoh ini. So kami telah masuk beberapa pertandingan Expo inovasi dan teknologi, dan kami berjaya lah membawa pingat emas lah dalam projek kami ni. Tapi itu bukan tujuan utama kami lah. Penyertaan dalam inovasi ni sebenarnya untuk meningkatkan kesedaran pada teknologi-teknologi di luar, masyarakat di luar tentang kepentingan projek ini. Itu tujuan utama kenapa kami masuk dalam pertandingan ni lah. Dan alhamdulillah kami dapat gold award. Maksudnya ini bermaksud this imply that this problem is very important to be addressed. Maksudnya is very vital, is very fundamental to be addressed and it should be addressed. Itu saja. Dan yang paling penting sekali sebenarnya kami mengeluarkan, actually kami meningkatkan skill dari segi designer kami, bagaimana mereka mengaplikasikan skill yang mereka ada. So ini adalah antara pelajar-pelajar kami. Ini adalah medical technician kami di Universiti Teknologi Mara. Sebelum ni memang tiada pendedahan langsung mengenai pembangunan alatan adaptive device, tapi kerana ada perkongsian rentas disiplin yang terjadi dalam kami punya pasukan menyebabkan medical technician kami dapat ilmu yang baru. So kalau saya boleh kongsikan, ini ketika kami menyertai pertandingan inovasi, ini adalah Dr. Halim, dialah antara technical engineer yang bersama-sama kami membangunkan produk-produk kami lah. Dan kalau kalian boleh lihat, ini adalah pelajar-pelajar universiti, graduate yang bersama-sama dalam tim kami untuk membangunkan produk tersebut. So kita boleh nampak bagaimana sebenarnya golongan kurang upaya ni boleh memberi contribution towards the community secara tidak langsung. Kalau kita nampak kat sini, kalau kita lihat dari segi sudut perspektif yang berbeza, maksudnya dia ada hubungan dua hala, bukan satu hala sahaja. So saya rasa itulah apa saya masukkan dengan inclusive ecosystem yang saya masukkan di sini. Okey. So ini adalah kerata akhbar mengenai projek kami lah. So dengan kereta akhbar ni sebenarnya meningkatkan kesedaran lagi kepentingan atau keperluan kita membangunkan fasiliti untuk membangunkan alatan adaptif sokongan di peringkat Malaysia lah terutamanya. So saya kembalikan kepada Encik Rizal.
Okey, kita dah dengar banyak perkara, banyak info dan banyak info-info yang bermanfaat dan ilmu yang baru berkenaan dengan adaptive device. So mungkin kalau Dr. Basri ada soalan daripada pihak yang luar? Tak ada lagi. Buat masa sekarang tak ada soalan. Tak ada lagi Tapi kalau atau daripada kawan kita dalam meeting room ni? Okey doktor, kalau ada OKU yang berminat dia nak buat adaptive device lah, kan dia rasa dia perlukan adaptive device. Orang kata macam mana nak menghubungi doktor ke? Boleh. Nanti saya akan sertakan, nanti saya akan kongsi nombor yang boleh dihubungi dan alamat email lah. Boleh email saya terus. Nanti saya akan share dengan Encik Rizal atau Encik Basri untuk dikongsikan di dalam website lah. Boleh email saya terus. Nanti saya akan share dengan Okey doktor, baik. Rizal atau Encik Basri untuk dikongsikan di dalam website lah. Dan boleh hubungi saya di Facebook juga. Boleh type Natiara saja, Natiara Hafiz. Boleh lihat saya di situ dan boleh PM saya saja. Biasanya saya akan hubungi pesakit sendiri. Dan saya biasanya saya akan lihat lah sesuai pesakit. Cuma saya tak ada soalan, cuma saya mungkin nak berkongsi lah. Saya rasa mungkin ada di kalangan ramai kawan-kawan OKU. Dia sebenarnya dia perlukan benda tu tapi dia tak tahu saluran yang macam doktor terangkan tadi, yang macam saya sendiri. Kadang-kadang benda yang saya nak tu dia sebenarnya simple saja. Sebab contohnya kan ada saya pernah cakap, kita panggil richer lah. Richer tu dekat pasaran pun ada, tapi bila saya tengok balik kesesuaian, bagi saya dia macam tak sesuai. Sebab contohnya saya selalu keluar, kadang-kadang saya bawa beg. Richer yang ada kat pasaran tu, alat yang kita boleh panjangkan, ambil barang apa semua tu, dia tak boleh laras. Itu contoh yang ada lah. Dan saya gunakan alternatif lain, saya gunakan pot lah, monopod lah, yang untuk handphone tu. Jadi yang hujung tu saya buang dan tinggalkan lah. Cuma monopod ni bila kita nak sentuh alatan yang benda-benda yang keras, contohnya kalau nak tutup suis ke, bila kita tekan tu dia lagi pendek. Maksudnya dia tak boleh nak portable. Itu bila saya fikir, kalau untuk saya memang saya perlukan sangat. Kadang-kadang saya nak tutup lampu, nak tekan suis. Walaupun boleh buat sendiri, tapi sebenarnya dia boleh menjimatkan dari segi masa saya nak transfer ke kursi roda, nak pergi tutup balik. Padahal benda tu dalam 1 meter dari saya je. Bila ada benda tu, dia macam lebih memudahkan lah. Bukan kita kata nak manja, nak lebih lah. Tapi bagi personal, dia macam satu keperluan peribadi lah untuk saya. Mungkin doktor boleh terangkan macam mana kalau kita nak apply ke benda tu ke. Boleh Encik Basri. Okey, perkara yang Encik Basri sampaikan sangat penting kerana kami memerlukan feedback begitulah daripada golongan OKU. Sebab kalau kami tidak faham permasalahan, so produk yang kami bangunkan tu tidak menyelesaikan masalah yang sepatutnya. So boleh kami cuba akan bangun, biasanya apa yang kami buat biasanya, sebab itulah dari segi macam mana approach tim kami ialah kami akan berbincang dengan pesakit sendiri. Apa ciri-ciri adaptive device yang mereka perlukan. So feedback seperti Encik Basri berikan itulah yang sangat penting buat kami. So kami akan cuba bangunkan, nanti saya akan bincang dengan saya punya tim bagaimana saya ingin membantu Encik Basri dari segi peralatan tersebut lah. Kadang-kadang peralatan tersebut memang ada secara commercially, macam Encik Basri kata boleh beli pun dekat kedai RM2 ada, tapi kadang-kadang adakah barangan tersebut sesuai untuk setiap individu. Macam saya cakap tadi lah,
ketidakfungsian dan ketidakupayaan adalah sangat diverse, adalah sangat pelbagai. Kadang-kadang satu mungkin tidak sesuai dengan setiap pasien. Sebab itulah tujuan pasukan kami ditubuhkan adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. So nanti kalau saya akan bawa balik feedback daripada Encik Basri untuk kami bincangkan bersama pasukan kami dan tengok macam mana kami boleh bangunkan seperti kehendak Encik Basri lah. Tapi kena faham, projek kami ni R&D, Research and Development. So mungkin memakan masa nombor satu, dan keduanya dia akan sentiasa ada proses modifikasi antara proses tu. Dia bukannya buat satu terus jadilah. Of course dia akan ada banyak modifikasi yang akan dibuat mengikut feedback pesakit. Okay. So soalan kalau lain tak ada. Ada soalan? Tak ada lagi. Kita menunggu juga kalau ada soalan dari penonton di Facebook, boleh type pada ruangan komen. InsyaAllah kita bacakan dan kita tanyakan kepada doktor lah. Sambil-sambil tu mungkin ada juga penonton di dalam ruangan meeting room ni. Kalau nak on kan video, Encik Zahari, Encik Rosdi, Puan Nur Saadah, boleh sama-sama kalau kongsikan pengalaman ke ataupun juga keperluan ataupun juga apa-apa yang bersesuaian. Kalau siapa yang dengar tu mungkin ada isu atau situasi seperti mana Dr. Basri tadi, mungkin boleh kontak dengan Dr. Natiara jugalah nanti. Dan kita akan share kontak Dr. Natiara. Dan Dr. Natiara akan menilai lah sama ada projek atau keperluan seorang tu bersesuaian dengan projek Dr. Natiara tak. Dan benda tu macam Dr. Natiara kata tadi lah, benda itu jadi feedback kepada pengkaji dan tentang apa konteks keperluan kita. And so sangat bermanfaat lah kalau kita dapat reach out atau kita dapat berkongsi dengan Dr. Natiara sebagai seorang pengkaji. Mungkin boleh meluaskan orang kata horizon daripada sudut pandang dia. Okey. Kalau kita tak ada soalan lain, sebab kita dah hampir sejam kita bersiaran, kita mungkin nak minta mungkin sepatah dua kata untuk penutup bagi sesi kali ini, Doktor. So saya harap dengan perkongsian hari ini memberi kesedaran pada kita kepentingan alat adaptif sokongan kepada OKU lah. Bukan spesifik kepada OKU saja, tapi memberi kesedaran kepada masyarakat lainnya untuk menyertai bersama-sama dalam membangunkan atau dalam menyelesaikan masalah di kalangan golongan OKU tersebut. So of course saya harap penyertaan daripada golongan OKU juga di dalam projek ini dan pembangunan teknologi jugalah. Pada masa ni kami still adalah pasukan yang kecil, tapi jika perkara ini diketengahkan, kemungkinan mendapat perhatian daripada golongan-golongan lain juga. So itulah saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Jawatan Kuasa Masa kerana menjemput saya, memberi ruang kepada saya untuk berkongsi tentang inisiatif ini, tentang kepentingan alatan adaptif sokongan ini terhadap masyarakat khususnya golongan OKU, tetapi secara keseluruhannya sebenarnya masyarakat amnya di Malaysia sebenarnya. Mungkin terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Natiara kerana sudi bersama kami. Cuma mungkin kata air daripada saya, kadang kita sebagai OKU ni kita tak tahu, kita ada mungkin limitasi dari sudut fizikal kita ada banyak lah. Cuma kat luar sana dia ada orang kata ada banyak cara untuk kita meningkatkan kebolehfungsian kita. Contoh kalau benda simple, kalau yang orang yang berkursi roda lah. Kalau dulu kita tak ada kursi roda, so biasa orang yang tak ada kaki ni susah nak bergerak. Dan bila ada active device ni, contoh kursi roda ada, so boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat lebih mudah. Lepas tu dia ada improvement pula, bentuk kursi roda yang lain, kursi roda yang lebih mudah digunakan, kursi roda yang lebih ringan. So dia daripada satu peringkat ke satu peringkat meningkatkan lagi kefungsian dan orang kata well-being seorang OKU tu sendiri. So nasihat saya kepada OKU kat luar sana, kalau kita ada keperluan tu, kita explore. Kita cuba cari, contoh macam Dr. Natiara.
kita cari orang pakar macam Dr. Natiara untuk kita explore, kita mengetahui apa option yang ada untuk kita meningkatkan kesusahan diri kita sendiri. So dengan kata-kata itu saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton dan bersama kami, dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Natiara. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi webinar akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. sebelum kita tutup ni, saya nak iklankan kepada penonton di luar sana, sekiranya ada perbincangan nak perkongsian sama ada dari OKU sendiri ataupun dari kalangan doktor ataupun dari kalangan sesiapa yang dapat memberi manfaat kepada komuniti OKU ataupun komuniti spinal cord injury secara khususnya, boleh menghubungi saya ataupun menghubungi Rizal supaya kita boleh dapat mengambil manfaat daripada sesi online ataupun kita boleh manfaat daripada sesi perkongsian secara webinar ni lah untuk masa-masa depan. Okey, kita boleh akhiri dulu. Boleh dekat persatuan, Facebook persatuan. Okey. Sekian dulu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.